ada dia sakit kan, tak baik-baik. Ya. Dia ada situasi yang tidak ada rumah kata disebabkan oleh gangguan jin. Ya, ya. Nampak jin. Okey. Ustaz, betul tak jin boleh membuat kita jadi sakit? Ya. Kita sudah bahas bab ini pada bab pertama, sihir. Definisi sihir iaitu kerjasama seseorang yang jahat dengan syaitan, kerjasama atau persepahaman antara manusia jahat dengan syaitan. Syaitan akan buat apa yang orang tersebut inginkan dengan syarat orang tersebut juga penuhi apa yang syaitan mahu. Dia semacam MOU. Betul-betul MOU. Tak tahulah macam mana dia taken agreement, kita tak tahu. Ada semacam kerjasama kan. Barangkali disyaratkan awak tak boleh sembahyang, awak tak boleh ini, awak tak boleh itu. Dia mesti, baru syaitan tu akan buat. Ibu-ibu, tolong jawab, sihir wujud tak? Wujud. Cuma yang kita mesti juga percaya, apa dia? Walaupun sihir itu wujud, tapi sihir tidak boleh memberi kesan kecuali dengan izin Allah yang qadari dan kauni. Apa pula tambahan belakang tu, Ustaz? Ringkasnya, sihir wujud tak? Tapi sihir tidak boleh memberi kesan. Maknanya membuat orang itu maut, membuat suami isteri bercerai, membuat seseorang itu mati, membuat seseorang itu menggelupur, sakit. Tak boleh sihir ni buat kecuali dengan izin Allah. Tapi izin Allah ini yang ada dua macam pula. Ada kauni dan ada syar'i. Ustaz, mengapa Allah izinkan pula? Nah, pertanyaan itu menunjukkan kita tak faham makna izin. Izin Allah ada berapa? Izin Allah ada dua. Ada namanya kauni, ada namanya syar'i. Izin sama dengan kehendak. Allah izin, Allah berkehendak. Ibu-ibu, senang saja memahami izin Allah ini. Kalau izin kauni, atau kehendak kauni, kauni maknanya kejadian. Menurut keyakinan kita, yang menimpa pada kita ini baik ke buruk ke, betul tak itu atas kehendak Allah? Itu sebabnya rukun iman yang keenam, kita percaya kepada takdir, sama ada yang baik atau yang buruk, semua dari Allah. Betul, itu kauni. Nah, kalaulah Allah ada izin atau kehendak kauni, kita sendiri ada kehendak tak? Kita sendiri ada kehendak tak? Ada. Allah juga ada kehendak, kita ada kehendak. Bila bertembung kehendak kita dengan kehendak Allah, kehendak siapa yang berlaku? Kehendak Allah. Ustaz selalu buat contoh. Baru kahwin, kita merancang punya 3 anak. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kehendak yang lebih azali lagi. Yang kehendak itu tertera dalam Lauh Mahfuz. Betul tak? Itu sebabnya kauni disebut juga qadari, takdir. Dalam takdir kita tak tahu tertulis 5. Kita pula kehendak 3. Yang berlaku 5 atau 3? 5. Walaupun 3 kali kelahiran. Betul tak? Kembar barangkali. Kembar jadi 5 juga. Kita hendak 3. Ada kemungkinan tak dalam ilmu Allah, Allah berkehendak seorang pun tak dapat? Ya. Sampai meninggal tak dapat anak. Dua-dua mandul.
Itu maknanya qadari atau kauni, sama. Pertama sekali, bezanya dengan syar'i, pertama sekali, kauni qadari, baik dan buruk. Baik dan buruk. Ibu-ibu, kita ada anak. Anak kita ada yang comel-comel, anak kita ada yang anak istimewa, ada yang cacat, sumbing. Ada yang comel, ada yang sumbing. Betul tak menurut keyakinan kita, yang sumbing ke yang comel ke, dua-dua Allah yang cipta? Betul tak? Itu maknanya dah takdir macam itu. Allah jadikan memang macam itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Anak kita ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang terencat akal malah. Betul tak? Dua-dua, baik dan buruk. Syar'i baik sahaja. Kehendak Allah, izin Allah yang syar'i baik sahaja. Baik sahaja. Tak ada yang tak baik. Apa contohnya? Allah Subhanahu Wa Taala mahu semua pemimpin adil belaka. Betul tak? Allah mahu semua manusia menyembah padanya sahaja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua beribadat padaku sahaja. Betul tak itu kehendak Allah? Kehendak apa? Kauni ke syar'i? Syar'i. Allah mahu semua anak berbuat ihsan pada mak bapa. Allah mahu semua manusia bercakap yang benar. Maunya Allah. Nah, yang kauni tadi baik dan buruk. Syar'i baik sahaja. Yang kedua bezanya, yang kauni, apa yang Allah kehendak mesti terjadi. Walaupun kita ada kehendak, tetap tak berlaku bila ia bercanggah dengan kehendak Allah. Tapi kalau kauni, kehendak Allah mesti berlaku sesuai dengan hadis Nabi, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Itu kauni. Tapi syar'i, tidak semua kehendak Allah terjadi. Maunya Allah semua pemimpin adil. Betul tak banyak pemimpin yang tak adil? Maunya Allah bukan hanya insan, jin juga menyembah dia sahaja. Betul tak banyak yang menyembah selain Allah? Kehendak Allah tak kesampaian. Berbahagialah orang yang memenuhi kehendak Allah, lalu dia mendapat redha Allah. Betul tak? Jadi sekarang ini tukang sihir mau sasarannya itu menggelupur. Umpamanya dia gunakan patung, dicucuk-cucuknya pada bahagian dada. Dia bacalah mentera-mentera yang ada unsur syirik setan. Dia buat ini tak akan berkesan, sasarannya tak akan menggelupur, kecuali dengan izin Allah yang mana? Kauni. Sebab siapa saja yang minta, Allah punya sifat Rahman. Dapat faham makna beza Rahman dengan Rahim? Rahman ni Allah bagi tak pilih bulu. Siapa saja, orang taat ke, orang durhaka ke, minta, berusaha, dia akan bagi. Tapi tanggung sendiri nanti di akhirat. Izin Allah bukan makna reda Allah. Allah izinkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan tak kepada iblis yang bercadang tak mengganggu dan menggoda anak cucu Adam. Nah, itu dia izin kauni namanya. Sebagai dugaan kepada umat manusia, diizinkan iblis untuk menggoda manusia. Bukan Allah reda. Itu sebabnya memahami izin ni dari dua aspek tu sangat mustahak. Sehingga tak timbul, ya Allah, Ustaz, mengapa Allah izinkan iblis? Kalau tak izin dulu, kan kita selamat semua. Tak ada ujian pula. Yang datang ni lulus lah. Berapa banyak yang fail, tak datang ke majlis ilmu. Itu iblis punya kerja lah itu. Dia goda dia. Okey, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Tarikh berikutnya tak dapat ditetapkan lagi ya. Nanti kita kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.